sorry, 30. Okay. Soalan nombor 36 ya. Baik, ini adalah rajah berkaitan dengan perdagangan antarabangsa dan kesan tarif. Okey. Jadi, kalau kita lihat di sini, tarif ini telah mengurangkan import. Sebelum ini, selepas perdagangan antarabangsa, kita mengimport sebanyak 1,400 tolak 500. Okey, kita import sebanyak 900. Tetapi selepas tarif, Malaysia hanya mengimport 1,200 tolak 600. Itu kita mengimport sebanyak 600 sahaja selepas tarif. Kan? So kita tengok pilihan jawapan dia. Ini dia tanya dari segi hasil kerajaan. Nak tahu hasil kerajaan? Ya, nak tahu hasil kerajaan ialah luas kawasan ini. Okay, luas kawasan ini. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, hasil kerajaan ialah 4,200. Okay. Hasil kerajaan di sini kalau kita lihat, 7 darab dengan 600. Kan? 7 darab 600. Berapa 7 darab 600? 7 darab 600, 4,200. So jawapannya A lah. Kan? Soalan nombor 36, jawapannya A. Siapa jawapan selain daripada A? Tidak benar. Oh, dia nak yang tidak benar. Maafkan saya. Dia nak yang tidak benar. Maknanya yang salah. Yang salah. A itu betul. Memang hasilnya adalah 4,200. Okay. Baik. So sekarang kita lihat B pula. Nilai import berkurang sebanyak 61680. Baik. Nilai import, macam mana nak kira nilai? Di sini dia sebut nilai. Nilai. Bila sebut nilai, kita kena darabkan dengan harga. Okay. Kita kena darabkan dengan harga. Iaitu nilai import berkurang sebanyak, nilai import sebelum tarif berapa? Nilai import sebelum tarif, import darab dengan, kuanti import darab dengan harga. Contoh di sini, asal kita import ialah 900, darabkan dengan harga 28. Ya, so, 900 darab dengan 28 sama dengan, apa? Boleh dengar lagi 25,200. Kan? 25,200. Dan import yang baru, okey, import yang baru ialah 6,000 darab dengan 35. Okey. 6,600 ya. 600 darab dengan 35. 21,000. Okay, 21,000. So kalau kita tolak dengan 25,200 itu, 25,200, kita akan dapat 4,200. Dan nilai import telah berkurang sebanyak 4,200. Bukan 1,680. So jawapannya B lah. Okay, jawapannya adalah B. Sasi dengar, Sasi? Dengar, cikgu. Okay, thank you. C pula, penggunaan domestik berkurang sebanyak 200 kg. Macam mana kita nak lihat pengurangan domestik berdasarkan rajah ni? Penggunaan domestik ini maksudnya permintaan lah. Permintaan domestik, permintaan tempatan. Okay. Jadi kesan tarif sebenarnya telah menyebabkan penggunaan domestik berkurang daripada sini ke sini, iaitu daripada 1,400 kepada 1,200. Ya. So berkurang sebanyak berapa? Penggunaan domestik berkurang sebanyak 200 kg. Itulah. Ini betul. Tapi dia nak yang salah, kan? Dia nak yang salah. Kita tengok kelok permintaan. D pula, pengeluaran domestik bertambah sebanyak 100 kg. Kalau pengeluaran, mesti kena tengok kelok penawaran. So, jadi kita tengok daripada sini. Kesan tarif. Ya? Iaitu meningkat daripada 500 kepada 600. So, meningkat sebanyak 100. Yang ini pun betul. So, yang salahnya hanya B sahaja. Okay? Baik, soalan 37. Soalan nombor 37. Kemasukan pelaburan asing
ke sesebuah negara akan menyebabkan imbangan pembayaran negara tersebut mengalami kemasukan pelaburan asing ke sebuah negara akan menyebabkan imbangan pembayaran negara tersebut mengalami apa? Mengalami yang pertama A. Soalan yang A, lebihan dalam akaun keuangan dan akaun modal. B, kurangan dalam akaun perkhidmatan. Tak ada kena-mengena. Sebab pelaburan pelaburan asing ni dia tak masuk dalam perkhidmatan ya. Perkhidmatan kita ada komponen perjalanan, pengangkutan, pendidikan, ya, perkhidmatan kerajaan dan sebagainya ya. Tak ada akaun pelaburan asing dalam tu. Ya. Pelaburan asing akan masuk dalam akaun keuangan ya dan akaun modal. Ya. Sebab modal ini ialah pelaburan lah. Okey. C, lebihan dalam akaun pindahan, ini pun tak boleh. Ya. Kurangan dalam akaun semasa pun tak boleh sebab dalam akaun semasa tidak ada akaun keuangan. Ya. Jadi jawapannya adalah A. Ya. Iaitu lebihan dalam akaun keuangan dan akaun modal. Sebab pelaburan asing akan masuk dalam akaun modal. Okay. Masuk akaun modal. Kalau kemasukan, dia akan menyebabkan lebihan. Kalau kita banyak melabur ke luar negara, itu menyebabkan akaun modal ataupun akaun keuangan akan menjadi kurangan. Okey, kurangan. Soalan nombor 38 ya. Soalan nombor 38. Jadual di bawah menunjukkan pengeluaran Apple dan Orange di negara bulan dan negara bintang. Ya. Ini macam-macam ya. Negara Apple negara bulan dan bintang. Okay, kos lepas bagi seunit Orange di negara bulan dan negara bintang ialah seunit Orange. Jadi bila seunit Orange, kita kena bahagi macam mana? Okay, contohlah di sini kita nak tengok di negara bulan. Kos lepas bagi seunit Orange, kita kena letakkan Orange di depan. Contoh 20 Orange. Jadi Orange pula. Okey, 20 Orange. 20 Orange ni macam mana? 20 Orange, kita kecil macam tu. Sama dengan Apple. Kita kira di negara bulan dulu ya. Kita kira di negara bulan dulu. Sama dengan 100 Apple. Dan so 1 Orange sama dengan 100 Apple bahagi dengan 10. Okey. Bahagi dengan 20. Okay, bagi dengan 20. So 1 Orange di negara bulan sama dengan 5 Apple di negara bulan ya. So di negara bulan harga 1 Orange ialah 5 Apple. Negara bulan. Jadi dia tanya di sini seunit Orange sama dengan berapa Apple. So jawapannya D lah. D. Yang negara bintang tak payah kira lah. Lainlah kalau sini pun ada 5, sini pun ada 5, sini pun ada 5, baru kita kira semua. Oleh kerana D sahaja ada 5 bagi negara bulan, tu kita pilih terus saja. Jawapannya adalah D. Tak payah kira dah negara bintang tu. Buang masa saja ya. Ini untuk soalan objektif mesti buat macam ni lah. Okay. Boleh faham ya? Baik, soalan nombor 39. Soalan nombor 39. Antara berikut yang manakah bukan faktor yang menyebabkan kejatuhan nilai ringgit Malaysia? Bukan faktor yang menyebabkan kejatuhan RM. Maknanya faktor yang menyebabkan RM naik ke ataupun tidak berubah. Okay. Kejatuhan kadar bunga di dalam negara. Kejatuhan kadar bunga di dalam negara. Baik, kejatuhan kadar bunga dalam negara, dia ada kesan dia tau. Kejatuhan kadar bunga ini dalam negara akan menarik pelabur asing. Ini akan tarik FDI. Dia akan menarik pelaburan langsung asing dari luar negara. Sebab apa? Sebab kadar bunga dalam negara lebih rendah. Maka kos meminjam di negara kita akan rendah. Kos meminjam di negara kita akan lebih murah. Ya?
Jadi ini akan menarik pelabur untuk melabur di negara kita. Baik, jadi ini akan menyebabkan apa? Okey, menyebabkan permintaan terhadap RM akan bertambah. Okay. So bila permintaan terhadap RM bertambah, nilai RM akan naik. Okey, nilai RM akan naik. Jadi A itu kejatuhan kadar bunga di dalam negara bukan faktor yang menyebabkan kejatuhan ringgit. Bukan faktor lah. Dia akan menyebabkan nilai RM naik. Tapi kalau kita lihat B kan, kenaikan tingkat harga umum di dalam negara. Ini akan mengurangkan ekspor. Ini akan mengurangkan ekspor. Bila ekspor berkurang, permintaan terhadap RM akan jatuh dan nilai RM akan ekspor jatuh. Ia menyebabkan permintaan terhadap RM akan jatuh. So akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan nilai RM akan mengalami susut nilai. Okay. C pula, kejatuhan pendapatan pelaburan di dalam negara. Ini akan menyebabkan permintaan RM akan berkurang, nilai RM akan jatuh. Okay. Di peningkatan ekspor barang dan perkhidmatan, ini akan menyebabkan permintaan RM bertambah dan nilai RM akan naik. So mana satu jawapan dia? Jawapannya ialah bukan faktor yang menyebabkan kejatuhan nilai ringgit, ialah donkey lah. Okay. Peningkatan ekspor barang dan perkhidmatan D itu akan menyebabkan nilai RM akan naik. Okay. Nilai RM akan naik, bukan akan kejatuhan nilai RM. Tapi bagaimana dengan A? Kejatuhan kadar bunga di dalam negara akan bukan. Konsep dia berlainan. Maafkan saya. Okey, untuk kadar bunga ini sebenarnya keuntungan pelaburan sebenarnya. Bila kadar bunga ini akan menentukan keuntungan pelaburan. Ya. Bila kadar bunga yang rendah, ingat balik bila kadar bunga yang rendah, dia akan menyebabkan orang kurang menyimpan wang di Malaysia sebab kadar bunganya rendah. Okay. Kadar bunga di dalam negara jatuh. Bermakna kurang. Okay. Dia akan menyebabkan kurang simpanan. Okay. Ataupun simpanan dalam negara. Okay. Simpanan ni dari luar negara. Sebab apa? Sebab kadar bunga inilah yang menarik penyimpan untuk menyimpan dalam negara kita. Kalau kadar bunga yang tinggi, akan ramai datang menyimpan di bank-bank tempatan. Tapi kalau kadar bunganya rendah, bukan satu tarikan lah untuk masyarakat dari luar negara untuk menyimpan di negara kita. Okey. Jadi kesannya ini akan menyebabkan permintaan ringgit akan jatuh. Okay. So kalau kadar bunga jatuh, kalau kadar bunga rendah, dia akan menyebabkan permintaan ringgit jatuh dan dia akan menyebabkan nilai RM akan jatuh. Tapi soalan minta yang bukan. So jawapannya adalah D lah. Okay. Jawapannya adalah D. Boleh faham ya? Soalan seterusnya dan soalan terakhir lah buat masa ni ya. Soalan terakhir kita berhenti kat soalan 40 saja ya. Sebelum itu ada soalan tak nak tanya? Ada cikgu. Ada ya. Mirul? Ya. Boleh faham tak Mirul? Boleh. Okey, soalan terakhir sekali ialah soalan 40. Antara berikut yang manakah bukan penghalang kepada perdagangan bebas? Antara berikut yang manakah bukan penghalang kepada perdagangan bebas? Maknanya bukan sekatan lah.
bukan sekatan. Kota sekatan, devaluasi sekatan kan. Devaluasi bukan sekatan ya. Devaluasi adalah untuk menggalakkan perdagangan ya. Devaluasi ya. Sekatan bukan ekonomi, kawalan pertukaran asing. So 40 jawapannya bo ya. 40 jawapannya B. B itu bukan sekatan ya. B itu adalah untuk menggalakkan perdagangan antarabangsa. Okey. Baik, itu saja kelas untuk hari ini. Kita sambung pada hari Rabu lah kan. Esok cuti kita tak? Okey. Kita sambung pada hari Rabu. Ada soalan tak nak tanya? Sasi? Tak ada cikgu. Selalu je tak ada soalan ya. Faham ke? Cikgu, faham. Kehadiran dah masuk cikgu. Soalan kehadiran dah masuk? Dah. Baru masuk. Baru masuk ya. Awak ni tengah belajar pun main WhatsApp ya. Okey, ramai tak ada ni. Tak apalah ya. Nanti Sasi, awak rekod tu, awak hantar kat Telegram saya boleh tak? Gopi cikgu. Saya hantar cikgu. Gopi. Okey cikgu, okey cikgu. Ada Telegram saya ya. Okey, itu sajalah untuk pagi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera ya. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Alright.